So, apa yang berlaku selepas kekalahan dalam Perang Varna? So, Muhammad Al-Fatih mengambil masa selama 2 tahun, re-study, tengok balik, muhasabah balik apa yang berlaku. So, kat sini benda yang saya macam specifically ataupun personally merasa macam amazed lah dengan Muhammad Al-Fatih. Bila saya pergi Turki dan saya pergi ke muzium waktu dia kecil di Edirne, kita melihat detik-detik ataupun kita panggil sisi gelap ni. Sebab kita bila dengar Muhammad Al-Fatih, kita selalu rasa macam dia hebat, dia macam berjaya. Tapi kita tak tahu yang Fatih juga membayar harga untuk menjadi pembuka, iaitu menjadi Al-Fatih. Dia belajar daripada kecil, dia berusaha equipkan segala kemampuan daripada sudut ilmu agama, ilmu dunia, ilmu strategi perang, ilmu politik dan sebagainya. And dia juga learn through the hard way dan menggunakan beberapa siri-siri kesilapan yang dia lakukan sepanjang dia memegang kuasa dalam tempoh yang singkat itu. Dia study balik semua-semua. So dia rasa macam bila dia masuk tu, the moment dia dapat kuasa tu, dia rasa macam dia seorang je ada vision Latuf Tahanal Konstantiniyah tu. Tapi orang-orang di bawah dia tak sama frekuensi dengan dia. Jadi bila dia study, dia macam mungkin terlalu bossy, macam terang, jom kita buat ni. Orang lain tak ada sama kan? Tak ada vision. Jadi lepas tu ayah dia meninggal dan dia mula naik kuasa pada umur 19 tahun. Kali ni dah tak boleh dah nak minta tolong ayah dia. Ayah dia dah meninggal. So by hook or by crook, dia kena belajar stand alone dan be independent. Jadi apa yang dia lakukan? Dia learn balik daripada apa yang dia dah reflect. So perkara pertama yang dia lakukan adalah dia pastikan semua orang ada frekuensi yang sama dengan dia. So bukan dia je nak menjadi sebaik-baik panglima, sebaik-baik raja, tapi tentera dan orang bawahan dia pun kena rasa mereka nak jadi sebaik-baik tentera tadi tu. Jadi apa yang dilakukan di akademi ketenteraan, kalau dulu ayah dia bina dia, tarbiyah dia, bina dia seperti mana nak menjadi raja yang terbaik tu kena ada murabi, kena ada guru yang menanamkan idea-idea besar dan juga cita-cita besar ni. Dia buat benda yang sama. So dia kirimkan guru-guru, inspirator dan juga mentor di akademi ketenteraan ni dan tanam cita-cita yang besar, nak jadi orang yang merealisasikan hadis Rasulullah, nak mati syahid, tentang kemuliaan berjihad di jalan Allah. Sampailah semua tentera-tentera dia ni bermindsetkan untuk menjadi syuhada, untuk menjadi orang yang akan merealisasikan hadis Rasulullah. Jadi pada waktu itulah ketenteraan dia ni menjadi satu ketumbukan yang tak bisa dikalahkan, yang digelar sebagai tentera Yanisheri. Yanisheri ni adalah tentera baru, new army. Apa maksud dia? Mereka ni basically adalah bila orang-orang Turki Utsmani berperang dan membuka satu-satu kawasan dan orang masuk Islam. So anak-anak orang Islam yang baru ni ditarbiyah, kiranya macam reverted Muslim lah, orang yang baru masuk Islam. Kita tarbiyah sampailah dia menjadi orang yang strong dan dia pun nak mati syahid. So once upon a time there was our enemy and we managed to turn our enemy and become our greatest army. Dan itulah kehebatan tentera Yanisheri yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Dan dengan ketenteraan inilah Muhammad Al-Fatih march towards Constantinople pada tahun 1453, yang akhirnya selepas pengepungan selama 55 hari, akhirnya pada March 29 Mac 1453 Constantinople berjaya dijatuhkan dengan pertolongan daripada Allah. So kalau nak cerita lebih panjang tentang tu, kita kena visit satu tempat yang bernama Panorama Fatih 1453 yang terletak di Istanbul. So kalau kita pergi kat situ, kita akan nampak secara timeline bila kita masuk, dia akan ada gambar-gambar menunjukkan siri-siri peperangan daripada awal Muhammad Al-Fatih membuat persediaan. Muhammad Al-Fatih membuat persediaan secara keseluruhan. Pertama, equipkan diri dia sebagai sebaik-baik raja. Kemudian dia equipkan tentera dia sebagai sebaik-baik tentera. Kemudian dia buat strategi dengan the best strategi. And then dia buat apa pula? Menyediakan weapon ataupun senjata-senjata yang diperlukan. Nak katanya dia membuat satu persediaan sangat holistik sampailah lepas dah usaha segala segenap segi tapi tetap tidak berjaya. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahawa setelah kita berusaha, last kali kita kena minta pada Allah. Jadi pada penghujung tempoh pengepungan tu, mereka betul-betul surrender pada Allah. Maka pada waktu itu Nasrullah pun turun.